Politeknik Sultan Idris Shah pada hari ini. So, saya dan Parisna Pensyarah mewakili Puan Ketua Jabatan, Puan Saidah Johnny Knox, mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Cik Anwar di atas kesudian Cik Anwar berkongsi ataupun meluangkan masa untuk berkongsikan pengalaman dan pengetahuan Cik Anwar kepada pelajar-pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam pada hari ini. So, untuk makluman Cik Anwar, pada pagi ini kita ada lebih kurang 92 orang peserta yang merupakan pelajar-pelajar dari Diploma Kejuruteraan Awam semester 3 dan ada sebahagiannya pelajar-pelajar Diploma Seni Bina semester 2. Di samping itu ada beberapa orang pensyarah yang turut sama menjayakan program kita pada pagi ini. Jadi untuk makluman pelajar sekalian, Cik Anwar ni merupakan seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang industri, terutama dalam bidang pembinaan. Jadi pada hari ini beliau akan memperkenalkan ataupun berkongsi kepada kita berkaitan tentang pengurusan tapak bina yang terutamanya dalam projek-projek yang melibatkan ataupun menggunakan kaedah IBS ataupun Industrial Building System. Definisi sistem IBS. Okey, yang ni mungkin pelajar dah didedahkan dengan definisi IBS ni. Okey, kalau nak ikutkan daripada maklumat daripada CIDB, IBS merupakan sistem atau kaedah pembinaan bangunan yang mana komponennya dihasilkan dalam keadaan terkawal di kilang atau di tapak bina, diangkut dan dipasang dalam kerja pembinaan dengan penggunaan pekerja minimum di tapak. Okey. Jelasan dia, sistem pembinaan bangunan di mana komponennya dihasilkan di premis fabrikasi dan seterusnya dipasang di tapak. Premis fabrikasi ni dia boleh jadi dua keadaan, sama ada di kilang ataupun di tapak bina. Okey, kalau katakan hari ini kita fokus kepada precast, saya handle projek UiTM Shah Alam yang mana penggunaan makmal penyelidikan UiTM dia menggunakan sistem ABS. Tapi disebabkan pembinaan bangunan tu, design dia tu tidak modular sangat. Maksudnya banyak, orang kata saiz tiang berbeza-beza, okey, beam berbeza-beza. Jadi kita terpaksa menggunakan penghasilan komponen ni di tapak bina. Sebab kita menjimatkan kos, jimat kos dari pergerakan. Lepas tu dari segi orang kata forward yang kita gunakan tu pun mudah alih lah. Macam tu. Okay, kaitan modular coordination. Ini saya cakap tadi berkenaan dengan modular. Okey, modular coordination ni adalah koordinasi kedudukan dan dimensi bagi ruang dan zon untuk komponen bangunan berdasarkan standard Malaysia 1064. Okey, ini akan terangkan dalam modul dulu ni, mungkin saya tak pegang lah sebab saya tak ada modul tu. Okey. Pembinaan ABS dibagi kepada dua sistem, terbuka dan tertutup. Pembinaan terbuka di mana semua komponen ABS boleh digunakan pakai dari pelbagai pengeluaran ABS dan membina sesebuah bangunan. Okey. Dan tertutup pula, komponen bangunan yang sekat adalah bersifat proprietary di mana komponen-komponen bagi sebuah bangunan adalah dihasilkan dari satu pengeluar ABS saja. So biasanya kalau tengok terbuka ni, untuk satu binaan tu dia boleh kaitkan beberapa pengeluar. Okay. Macam satu bangunan tu dia gunakan, kalau katakan precast ni biasanya hanya untuk bangunan saja. Dia boleh guna untuk wall, untuk beam, column dan ada juga slab. Biasanya untuk slab IBS ni dia ada pengeluar yang lain tau. Dia tak ada di tempat pengeluaran yang sama. Sebab dia specialist. Sebab slab ni dia bukannya, kalau untuk bangunan yang agak panjang span dia, maksudnya jarak beam ke beam tu panjang, biasanya kita akan menggunakan hollow precast slab. Dia lain sikit. Maksudnya dia lebih ringan lah. Okay. Biasanya penggunaan ABS tertutup ni biasanya adalah rumah-rumah yang menggunakan steel framing. Maksudnya dia guna frame besi atau frame kayu. Ini memang 100% dia akan menggunakan ABS tertutup sebab dia yang tahu apa dia buat. Orang lain tak boleh nak join dia dalam dia punya pembinaan tu. Okay, benda ni memang banyak diamalkan lah. Maksudnya kalau macam kita kat Malaysia pun ada orang cuba. Even though sekarang ni saya pun ada kontak daripada luar negara di mana saya boleh buat pembelian untuk satu desain rumah 100% struktur rumah tu sampai ke bumbung.
Oh, Ah, satu set terus? satu set. Maksudnya kita hanya sediakan slab, concrete slab, lantai. Kemudian dia akan hantar dia punya total dia punya komponen itu kita inilah kita maksud kita join siap sampai ke boom. And then finishing baru kita pasang. Okey. Kita dapat itu. Untuk sebuah rumah tu dapat. Saya memang ada supplier itu, saya dapat. And then dia dah bagi katalog pun nak rumah design macam mana. Dia Jadi, macam kita beli rumah lah tu. kita beli rumah tapi kita kena buat tapak dia. Finishing pun kita dia akan hantar besi steel dia. Maksudnya dia akan bagilah macam kita beli inilah, macam kita pergi kedai-kedai perabot. Kita beli almari. Tak apalah saya ikat sendiri, saya pasang sendiri kat rumah kan. Macam tu lah. DIY. Serius. Memang macam tu lah. Cuma kalau kita beli benda ni, kita pasang sendiri, kena pakai crane lah kan. Mungkin kan sendiri. Dan dia punya design tu untuk rumah sampai rumah 2 tingkat boleh. Siap. Ui. Sekarang ni orang boleh buat benda tu. Maksudnya kalau Cik Rizal tiba-tiba ada tanah nak buat rumah segera kan, nanti sebulan siap. Boleh je. Sebulan boleh siap insya-Allah. Pemasangan structure dia tu tak sampai seminggu. Tak sampai seminggu. Maksudnya kita dah siap lantai sekejap je. Kalau kita buat rumah setingkat tak perlu pun sampai kita hanya pakai rough foundation saja kan. Atau bagi papak rakit kan. Ya. So terus pasang, one shoot. Mungkin mana tahu bisnes boleh buat pembelian untuk kita adakan galeri kedua pula situ. Galeri kedua. House kan. Di studio. Ada sebelah tu pula kan. Kita buat itu. Company Malaysia? Dia company Malaysia? Luar negara. Tapi Malaysia sebagai dia punya vendor lah. Okey. Dia dapat kan kita cari yang rumah kecil punya ataupun yang buat studio house yang kecil punya. So one shot. Maksudnya kalau kata nak buat pendedahan sistem LBS yang baru untuk steel framing, sesuai tu. Kita dapatkan design, dia punya design plan tu, buat pembelian apa semua. Mungkin kos tu saya tak pastilah macam mana kan. Dan dia datang tu kita pasang sendiri. Gotong royong dengan pelajar sambil buat kursus. Boleh juga. Menarik tu. Betul. Jadi dia boleh tengok pendedahan dia daripada awal. Mana nak tahu mana-mana pelajar yang ada ni satu hari boleh jadi usahawan kan. InsyaAllah mana tahu. Untuk khas khusus IBS ni saja kan. InsyaAllah mana tahu kan. Okey, kita teruskan untuk kategori IBS. Okey, macam cakap tadi kita ada 5 kategori pada ketika itu yang yang diterima pakai untuk pengiraan IBS score. Okey. Tapi sekarang ni dah banyak lah. Okay, pada masa tu lah. Di mana kita tahu kita dah very popular dengan konkrit peraturan atau precast konkrit. Ini melibatkan semua komponen lah. Di mana komponen peraturan ni ada yang menggunakan untuk kolom, untuk beam, slab dan wall. Ini yang banyak digunakan lah. Dan sebenarnya ada juga konkrit peraturan ni untuk tangga, staircase pun ada. So yang lain tu mungkin kurang popular lah berbanding yang lain. Okey, batu blok ni pada peringkat awal hanya ada 3 pengeluar terbesar yang polopori keluaran dia ataupun lebih kepada lightweight block. Okey. So sekarang ni dah banyak pilihan. Tetapi untuk blok ni dia ada saiz yang tertentu yang dikategorikan sebagai blok. Okey, macam saya dulu pengusaha batu interlocking, dia tak masuk dalam kategori blok. Tapi dia masuk dalam dipanggil brick, batu bata. So produk tu tak dapat spesifikasi sebagai IBS produk pada kita ni ya. Okey, kalau kita tengok sekarang ni kerangka keluli steel framing macam saya cakap tadi yang rumah dia tu. Kemudian kerangka kayu, timber framing. Timber framing ni kat Malaysia ni kurang popular. Sebab kita masalah supply kayu ni. Kalau orang kata dulu pada tahun 2000 ke bawah, kalau orang tu duduk rumah kayu, orang kata kurang kemampuan. Dulu. Dulu cerita orang kurang kemampuan. Mungkin pendapatan biasa-biasa. Okey, ada orang kampung semua rumah kayu. Tapi sekarang kalau ada rumah kayu baru naik, itu adalah orang kaya.
Harga kayu di Malaysia ni naik terlampau tinggi, mendadak naik. So memang kita dah di luar kemampuan untuk pakai kayu untuk pembinaan, salah satu binaan lah. Ya, jadi bayangkan kalau dia boleh buat banglo fully kayu ni, kata bukan orang biasa lah, itu je ceritanya. Okey. Kemudian acuan berulang, useful homework. Maksudnya homework ni biasanya pembinaan dia adalah daripada besi ataupun daripada fiberglass, kan, ataupun daripada kayu yang memang boleh digunakan banyak kali lah. Dan dia boleh dikira sebagai IBS apabila homework tu dapat digunakan sekurang-kurangnya 20 kali. 20 kali. 20 kali. Kalau tak sampai 20 kali, dia gagal dalam IBS tu. So that's why saya kata tadi, dalam kiraan IBS tadi, walaupun IBS score tadi, walaupun kita ni, tapi kita tetap kena bayar tu dia dikira ini. So benda ni kena ada laporan ni. Kalau kita menggunakan reusable homework sebagai komponen untuk buat dia punya konkrit ke apa ke, so kita kena buktikan kita gunakan lebih daripada 20 kali. Baru boleh dah mikir. Jadi kena buat report. Tapi biasanya jarang orang buat. Kalau macam reusable homework ni untuk projek-projek kita, yes, dia pakai. Sebab dia akan gunakan benda yang sama. Kalau cakap buat rumah bagus biji kat tu, tak adalah kot. Yalah. Okay. Kalau homework kayu yang konvensional tu biasa berapa kali dia boleh tahan, Cik Long? Dia ikut jenis. Kalau homework yang murahnya 2 kali dah hancur. 2 kali hancur. Kalau kata homework yang memang ada macam apa ni, sepis hitam tu, ada kan benda-benda okey. yang seping tu jatuh RM60 tu, dia boleh pakai takat 8 kali. 8 kali. Masih lagi tak boleh challenge 20 kali tu Tak boleh. Kayu memang fail lah. Kayu memang tak dapat. Sebab dia masalah bila kita konkrit ni air. Ya. Itu je masalahnya. Lepas tu cara dia buka pula, kita ketuk je kan. Lepas tu masalah sibuk nak put minyak ke apa tak nak. Betul lah dia kan. Okey. Okey, kita pergi macam ni. Okey, ni kategori ABS tadi, dia dekat tadi. Okey, kalau tengok sini konkrit peratuang tu, macam saya kata dia ada beam, dia ada kolom, dia ada precast slab, dia ada wall, precast wall ni. Okey, untuk batu blok belah sini kita tengok ini ada contoh yang dah siap lah. Maksudnya batu berongga, apa semua tu dia guna. Okey, yang ketiga ni kerangka keluri, kalau tengok sini. Okey, ini yang saya cakap tadi. Yang kerangka keluri yang ada ni, di mana dia buat kata dia pasang sini satuan ni macam mana dia pasang ikut ni lah. Dia letak satu batang tiang, lepas tu dia letak, dia ukur, dia potong, dia pasang, dia buat macam buat bumbung tau. Okey, tapi yang saya cerita tadi tu, dia dah renang satu panel. Macam untuk satu dinding tu kata 3 meter panjang, dia dah siap dah. Tengah-tengah dia semua dah ada dah. Cuma angkat seketul dengan crane tu pasang je. Dia macam tu. Okey. Tengok sini, okey. Kerangka kayu macam saya cakap tadi, tengok. Design macam ni pun dapat mahal. Pula apa ni? Okey. Dan acuan berulang. Acuan berulang ni macam saya cakap tadi, biasanya acuan berulang ni gunakan untuk projek-projek mega lah. Untuk bangunan tinggi, untuk macam-macam. Even though untuk di site MRT ni pun banyak menggunakan acuan berulang. Sebab design dia tak modular. Sebab dia station, dia kena ikut situasi tapak macam mana kan. Dia guna tu lah. Sebab design dia pun tak sama sangat. Okey, kalau tengok kategori ke-6 ni, lain-lain ni. So sekarang ni memang bata interlocking yang saya cakap tadi tu, dia dah masuk kategori lain-lain. Di mana dia sebut sekarang ni, dia tak sebut lain-lain, dia sebut inovatif produk. Lebih kepada inovatif produk. Okey. So kalau tengok inovatif produk ni, terlampau banyak produk sekarang ni. Termasuklah pakai foam untuk wall pun dah ada. Okey. Tapi kita kena tengok jugalah, sebab kalau kata siapa-siapa yang rajin tengok YouTube ke, tengok link apa-apa, dia memang banyak sangat on share. Banyak sangat on share. Berkenaan dulu pernah popular sekali sistem daripada Itali, di mana dia gunakan foam di tengah, lepas tu kiri kanan dia cover dengan PLC. And then dia pasang forward, dia tak pasang forward. And then dia cuma baju mortar,
dia tembak je dinding tu. And then dia flush, dia plaster. Dah pernah popular. Tapi tak tahan lama disebabkan cuaca kita kat Malaysia adalah cuaca lembap. Okay. And then kita mudah diserang dengan serangga-serangga masuk dalam dinding, dalam tempat form tu. Jadi dalam dinding tu asal dah siap cantik, pada lama kelamaan dalam tu ada sarang semut, anak-anak, kita tak nak halang macam tu. So that's why kalau nak ikut sekarang ni, IBS tu dah kurang orang pakai, kurang dapat sampaikan. Okay, kita pergi pada jenis konkrit peratuang tadi. Di konkrit peratuang, precast konkrit ataupun bahasa popular dia precast konkrit lah, bagi menghasilkan komponen tiang, rasuk, papak dan dinding. Okey, mungkin para pelajar mungkin ada ayat-ayat yang tak nak faham ni. Rasuk ni apa, rasuk, papak ni apa kan, dinding ni apa. Jadi kena tahulah. Nanti Asyik tengok dalam bahasa Inggeris kan. Kalau kata bahasa Inggeris, column, beam, slab and wall lah. Okey. Bila dihasilkan dengan menggunakan acuan gluli atau gentian kaca. Gentian kaca ni adalah fiberglass lah. Dan terdapat juga komponen tangga, balcony, truss lift and etc. Okey. Ini contoh-contoh. Okey, gambar projek. Gambar projek ni saya dapat daripada CIDT dan gambar saya buat ada tapi saya tak share lah. Saya di sini sebab nak cari dalam ni shot, minta maaf memang tak dapat sikit. Okey, kalau tengok sini IBS digunakan adalah IBS column, IBS beam dan IBS slab. Kalau tengok betul. Okey, kita ada column. Kita tengok sini nampak ni ada column. Column ni double story dia double volume. Dia double volume. Kalau single volume dia macam ni. Okey, single volume dia macam ni. Kalau sini double volume. Dua tingkat sekali dia tapau. So memang kerja dia lebih cepat lah. Okey, kalau tengok sini dia gunakan kobel, jinan kobel. Okey, ini ada sistem hidrokobel. Kalau tengok sini, di mana beam dia bila dia kelas tutup sini dia tak nampak sambungan. Dia akan nampak macam ni. Bawah ni. Okey, ada setengah sistem dia pakai apa ni kobel yang dapat ni lah, dipanggil apa namanya? Tak boleh nak sebut, lupa dah. Kita nampaklah kobel tu. Okey, yang ni tak ada. Okey. Kalau tengok ni slab ni macam ni, ada slab dipanggil ni lah, hollow slab lah. Hollow slab. Dia memang nampak dia punya surface dia terlindung dengan beam. Okey. Okey, untuk batu blok, size dia adaptasi daripada guide to modular coordination in buildings. Okey, coordination size, preferred size and material brick and block. Ini memang ada jadual dia yang khusus tentang saiz bata ni yang boleh yang dikategorikan sebagai IBS. Okey. Kalau dia tak cukup saiz tu, dia bukan IBS. Okey, AAC block ni saya cakap tadi ada 3 supplier besar yang polpori. So saya ingat sekarang tu dah ramai dah buat. Dah banyak-banyak jenis lah. Okey, AAC block. Okey, contoh blok. Macam AAC block tu sekarang, satu biji berapa harga kalau tahu? Anggaran lebih kurang? Anggaran dia ikut binaan lah. Kalau kata projek tu projek besar, mungkin projek tu adalah dalam 10 juta ke atas. Mungkin bata ni supplier akan offer kita lebih kurang dalam RM3 hingga RM30. Oh. Satu biji bata. Kalau biasa-biasa ni lah projek-projek kampung, projek-projek ni kita tu hampir ke RM4 jugalah. RM4 untuk satu biji satu biji. Dan saiz dia yang standard dia 200 kali berapa? Tak ingat dia. Okey, kalau kata dari sudut saiz tu, satu biji lightweight block tu berapa biji bata boleh pakai? 4 biji ada. Boleh cover 5. Macam mana? Oh, saiz dia. Satu tu saya tadi saiz dia ketinggian dia 200, lebar dia 600 tak silap saya. 200 4 biji setengah. 4 biji setengah lah lebih kurang. Lewat biji setengah hingga 5 biji lah macam tu lah. Tapi tebal dia ada beza tau. Yang saya tadi harga dia tu untuk ketebalan 100 mm saja. Kalau 150 mm lebih mahal. Kalau kita kira kasar kan, satu biji bata lebih kurang RM2 katakan. Betul tak sekarang?
Satu biji butter mana? Butter interlocking. Butter merah Butter merah biasa. biasa 50 sennya. 50 sen 50 sen. 50 sen kalau 5 biji dia dapat 5 RM5. baru RM2.5. Baru RM2.5 kan. Kalau pakai lightweight block ni dia dah jadi RM4. Ya, Maksudnya dari segi kos bahan tu kat situ masih lagi tinggi. betul. Tapi kena Dia faham dapat- kenapa disebut IBS. IBS Okey. ni kita mungkin ada tambahan kos dari segi bahan. Okey. Tapi kita akan jimat kos dari segi orang kata kerja mahir. Okey, kos upah. Okey. Sebab apa? Untuk naikkan dinding butter biasa pakai butter brick batu butter tu, dia Okey. perlu mahir. Kalau butter block sebarang mahir, itu dah beza. Kemudian penggunaan mortar. Kalau dengan ni penggunaan mortar banyak, maksudnya dia kena ada orang kedua pula turun bancuhkan mortar, pasirnya, dia banyak. Tapi untuk lightweight block, dia hanya gunakan adhesive. So nipis dia perlukan 5M, 3M cukup. Itu tidak ada lah. Jadi pro and con lah sebenarnya, pro and con. Sebenarnya kalau dari segi, kalau kita ambil per meter square, dia punya cost sebenarnya tak terlalu jauh. Plus minus 5% je. Tapi dia akan menang dari aspek cepat. Yes, cepat. Dan tak perlu Kemudian kerja mahir yang banyak untuk kita tak perlu tak perlu ramai pekerja. Yes. Waste untuk konkrit tu dapat dikurangkan. Yes. Sekarang ni untuk pengetahuan pelajar dari sini bicara di Eropah banyak tempat dia menggunakan IBS. Sebab di luar negara pekerja mahir adalah pekerja lokal. Dia tak pakai provider macam kita. Dan masalahnya bila dia punya tu pekerja mahir dia tak ramai. Dia tak ada latihan teknikal macam kita kat Malaysia, tak ada. Macam kita banyak latihan teknikal tapi tak ramai yang jadi pekerja mahir. Kita biar orang luar yang masuk, Indon masuk, Bangla masuk, biar dia orang jadi mahir. Kan? Macam kita ni belajar beria jadi mahir tapi akhir tak masuk pun dalam bidang tu. Tak masuk pun. Saya buat Mana jadi kat mana kelemahan dia dekat situ tu? Kita hasilkan ramai kan, tapi dia tak nak involve dalam industri. Yes, sepatutnya itu yang kita kena highlight. Kita buat everything. Dalam CIDB kita buat everything tapi kenapa tak ada? Itu je masalah dia. Dia ada banyak faktor benda ni. Terlalu banyak faktor. Kalau kita nak kekalkan semua pekerja mahir adalah pekerja lokal dan kita tutup daripada orang luar untuk masuk kerja, semua kos pembinaan akan naik mendadak. Oh, macam tu pula. Kos pembinaan akan naik mendadak. Itu kita kena aware, kena faham. Itu je, dia punya masalah dia. Okay, untuk discussion tu kita akan buka topik lain nanti. Boleh, tak salah, macam masa ni. Okey, untuk batu blok, saya tengok sini, ini adalah contoh pembinaan guna batu blok, 100% batu blok. Dan benda ni juga, dia saya tunjuk gambar ni sebab ini adalah CIDB dan ini adalah batu blok yang disahkan oleh CIDB sebagai IBS produk. Okey, kerangka keluli, dia melibatkan komponen tiang, rasuk, lantai dan bumbung sebenarnya. Okey, boleh gunakan untuk kerangka bumbung. Okey, ini contoh lah. Okey, sebab tu saya kata tadi dekat Jepun banyakkan guna sistem macam ni sebab kerangka dia lebih kukuh. Okey, di China dia dah buktikan pembinaan kerangka besi ni dia dapat binakan bangunan tinggi 40 tingkat. Okey, 40 tingkat daripada ground level sampai ke tingkat 40 dalam tempoh 15 hari. Siap dengan finishing. 24 jam kerja. Okey, itu memang gila lah macam mana dia buat kan. Dia pasang je siap. Tapi dia gunakan sistem steel. Okey. Ya, tengok ni contoh-contoh je lah. Okay. Untuk kerangka kayu, benda yang sama juga, tapi dia tak sebesar seperti mana kayu. Seperti steel, sebab dia tak boleh buat bangunan tinggi untuk kayu. So dia lebih kepada rumah-rumah, lebih macam banglo macam ni lah. Okay. Dia tak mampu seperti besi yang kita boleh buat sampai high rise, sampai ke 50-60 tingkat, tak boleh. Okay, untuk kayu, limited. Okay. Okay, untuk acuan berulang tadi,
formwork, macam kata tadi, dia mesti melebihi 20 kali penggunaan dia. Okey, dan untuk acuan ni dia boleh guna semua jenis, untuk tiang, untuk beam, untuk dinding, untuk lantai, tanah form, formwork dan macam-macam lagi lah yang boleh dibuatkan acuan. Okey, untuk tangga. Okey. Ini acuan berulang yang kita boleh tengok, contoh-contoh boleh tengok. Biasanya benda-benda ni ada untuk projek-projek mega lah. Kalau tengok sini kita tahu dah ini memang bangunan tinggi. Okey. Dan dia besi-besi ni dia mudah, kerja dia lebih mudah lah sebenarnya bila pakai formwork. Okey, berbanding yang brick. Brick ni makan masa. Kelebihan dia bila menggunakan sistem macam ni. Macam awak tengok yang bawah ni. Once kita dah buka formwork, bangunan kita dah hampir siap sebenarnya. Bila kita dah buka dia punya orang kata support semua ni, bangunan tu dah hampir siap. Macam kita tengok bangunan ni. Bila kita dah concrete slab pun semua, buka je formwork, ruang tu dah siap. Dia finishing je. Okay. Untuk lain-lain kategori yang kata menepati kriteria ABS, kita boleh tengok sini banyak contoh lah. Saya kata tadi banyak produk setelah bawah. Ini yang saya cakap tadi ni. Yang sistem di mana letak form di tengah, kemudian ada besi, kita plaster saja. Ni kita tengok gambar dekat dia. Jadi ini yang buatkan benda tu rosak. Okay. Okay, ini IBS Village, IBS Hybrid. Kelebihan IBS untuk pembinaan mampan. Okey. Ini saya kongsikan sedikit tentang keselamatan. Ya, apa kelebihannya lah. Pertama dari segi keselamatan. Kemudian keduanya pengurangan buruh binaan. Kemudian dari segi productivity. Ini ada kelebihan ABS dalam pembinaan. Kita tengok ni dari segi productivity, kita melibatkan quality product, pengurangan pembaziran wastage dalam bahan binaan, kos yang efektif, dan menyebabkan masa. Okey, kita tengok dari segi keselamatan. Pasaran produk kemudian proses dan prosedur operasi yang terkawal mencapai kualiti ditetapkan. Maksudnya dari segi handling, kalau tengok sebelah kiri ni, ini adalah konvensional. Tu bayangkan macam mana pekerja-pekerja nak pasang formwork, okay, di tepi level yang tinggi ni, walaupun ada scaffolding, walaupun semua dari segi keselamatan agak bahaya. Okay. Okay, kalau tengok sini, ini adalah IBS system di mana semua komponen dah siap. Cuma kita angkat dan pasang saja. So, installer cuma berada di dalam ruang. Dia tak duduk pun di kawasan luar. Jadi dari segi ni kita dah nampak dari segi keselamatan tu lebih efektif. Okay. Contohnya tadi, pastikan produk yang ni melalui prosedur terkawal mencapai kualiti yang terbaik. Kalau kita tengok sini, okey, macam kolom ni. Kalau kita gunakan sistem konvensional, pakai formwork kita pasang, biasanya finishing dia tak cantik, tak secantik, tak solid macam ni. Biasanya dia akan masalah, orang kata kita akan tiba honeycomb, ada bahagian yang kita tak masuk konkret, macam tu. Kalau kata dengan sistem IBS ni, kita boleh confirm, orang kata dia punya permukaan tu lebih cantik lah, lebih cantik dan lebih solid. Okay, ini adalah pembinaan menggunakan sistem IBS. Okay, kalau belah kiri ni pun ada. Ini ya, kalau tengok ni dia nampak ni kobel ni. Kita boleh nampak dari luar. Macam tadi saya tunjuk dia hidden kobel, tak nampak. Okey, ini adalah clearly frame. Okey. Okey, penjimatan kos. Penggunaan komponen provokasi, pemasangan komponen yang mudah dan cepat. Bila gunakan jentera memang pemasangan lebih cepat lah. Memang much better lah dari segi masa. Sebab apa, penyediaan komponen ni kita buat di bawah, handling pun lebih mudah. Dan kita kurang menggunakan jentera. Kita menggunakan jentera ni hanya untuk mengangkat pasang saja. Okay. Okay, sistem binaan berindustrial. Peringkat-peringkat perindustrian. Okay. Kalau tengok sini, kita sebut daripada permutation. Ini saya ceritakan tempat yang berada di kilang. Verification. Kemudian kita guna mesin untuk check the security apa semua.
Kemudian kalau dulu kita pakai fabrik lah. Kemudian kita gunakan mesin. Mesin ni pun masih lagi manual. Kemudian kita gunakan automation. Last sekali gunakan robot. Okey, ini adalah sistem penegak-penegak industri yang orang kata dalam dunia ni tengah usahakan lah. Jadi lepas ni kita akan tengok bangunan-bangunan ni didirikan oleh missionary. Mesin dia yang buat semua kerja. Kita hanya kontrol mesin saja. Okey. Okey, BIM. Okey. BIM atau 3D printing. Ini adalah untuk inovasi sokongan untuk IPS. Jadi BIM ni inilah sebagai guide di mana satu-satu pembinaan ataupun design dibuat. Jadi BIM ni akan bagi guideline macam mana untuk satu-satu binaan tu boleh mencapai IPS score yang tinggi. Ini dia punya sistem yang ada. Okey, BIM ni ada sistem. Okey, tengok sini. Ini contoh-contoh gambar yang dia ada lah. Okey. So BIM ni pun memang dah banyak dah start naik dah dekat Malaysia ni. Betul. Kan dah bergiat lah. Kalau kita dekat poli pun kita dah offer lah untuk satu subjek elektif BIM. Jadi kalau pelajar ada knowledge tentang BIM tambah lagi dengan IBS, sebenarnya sudah hampir komplit knowledge pelajar dalam bidang IBS ni. Sebab dia boleh melibatkan dari segi ni lah. Macam kata tadi ada ni kan, ada apa khusus CD Bina. Ya, ada. CD Bina saya galakkan untuk ambil BIM. Sebab dia akan faham apa itu ni IBS. Dengan daripada sini saja dia akan dapat semua benda. Dia panggil Building Information Modeling. Okey, biasanya BIM ni bila kita buat Building Information Modeling ni, maksudnya kita akan lengkap dari segi kedudukan baik. Dia punya arrangement tu semua dah lengkap tau. Kalau macam saya, nanti saya share gambar-gambar dalam stesen MRT. Di mana bila kita masuk je kat bawah tu, kita nak kena mana kita nak jaga ventilation. Mana dengan pipe bomber. Mana dengan water reticulation. Apa ni pipe ni yang untuk water lah. Lepas tu untuk sanitary. Okey, mana pipe yang dia tak boleh bengkak-bengkok. Mesti dia ada gradient dia. Macam sanitary kena ada gradient dia. Dia tak boleh nanti pasang. Macam panggil pipe bomber, dia tak ada gradient tak apa, tapi dia kena lurus, tegak. Dia tak boleh nak bengkok-bengkok. Macam electrical, nak pasang macam mana, aircon macam mana. Aircon pula, dia punya aircon tu pun tak boleh bengkok-bengkok. Macam mana arrangement tu. So BIM ni akan bantu benda ni. Itu dia guna tadi, dia akan bantu. Jadi sebab dia ambil kira semua komponen ni, termasuk mechanical, termasuk electrical dan termasuk untuk finishing work sekali. Dia akan nampak semua. Okey. Jadi kalau macam tu BIM ni dia lebih kepada reka bentuk, proses mereka bentuk dari awal. Betul. Jadi benda ni memang penting lah. Kau boleh belajar, ambil berat benda ni. Untuk studi ini saya sarankan ambil. Diploma awam pun kita tawarkan juga sebagai satu betul. subjek. Bagus. Amat bagus. Okey, ni contoh tadi. Jadi printing, okey. Ini contoh printing ni saya tak popular sangat lah, tak faham sangat sebenarnya. Tapi apa dia buat ni kita boleh tengok dia ulang benda yang sama lah. Maksudnya komponen tu diulang benda yang sama dia buat. Okey. Dia sama macam reusable formwork tu Cik Noah. Macam reusable formwork, kita gunakan formwork tu berulang kali. Tapi macam ni 3D printing, kita design dia bentuk macam mana, kemudian dia akan print terus direct benda tu jadi rupa macam itu. Ya, structure betul. tu terus macam itu. Tapi kos tinggi lah sikit kan. Kos tinggi lah setakat ni. Okey, ni flat keliling Kuala Lumpur. Asal flat ni dah tak wujud dah sekarang. Tak ada dah, rata dah. Dia dah kata dah, tanah rata dah. Jangan punya lain lah. Okey, ini tinggal gambar je sebagai kenangan. Saya tanya pelajar pun, pelajar-pelajar tak pernah jumpa flat keliling ni. Tak pernah jumpa ni. Okey. Ini daya bumi. Kita tengok belah kiri ni dalam pembinaan. Belah kanan tu dah siap. Sampai sekarang masih ada bangunan ni. Ya. Okey, yang lain KL Convention Center. Kemudian KL Tower. KL Central. LRT Station. Okey. Kemudian mendalam gambar Petronas. Okey, ini kan tengok segi ini memang banyak kontroversi pembinaan. Macam-macam, tiba-tiba tambah jambatan tengah ni pula lah.
Okay. Dari awal tak ada. Okay. Ini lapangan terbang Kuala Lumpur, mungkin ramai yang tengok. Kita tengok dari segi pembinaan hybrid lah, design. Okay, ni antara yang paling berjaya lah sebenarnya untuk IBS dalam di skala besar. Okay, galeri kerangka kayu. Apa maksud hybrid di situ? Hybrid ni macam mana cakap? Dia kombinasi beberapa kaedah. Yes. Kombinasi banyak komponen masuk. Kombinasi. Dia gabungkan semua sekali. Okey, ni galeri Gulam ni saya pun tak pernah sampai. Gambar je saya tengok. Okey. Ini Empire State Building. Kalau tengok ni bangunan ni dah bina lama. Sejak awal 1800 lebih. Okey. Ini kita tengok dari segi proses pembinaan dia lah. Okey. Ni di London Swiss RE, kerangka Crowley berbentuk telur macam peluru ni, betul kan? Sekarang pun ada. So sebenarnya kerangka Crowley dia boleh wujudkan macam-macam rupa sebenarnya, berbanding dia lebih selamat berbanding dengan RC framing lah. Okay. Ini pun semua orang tahulah, antara bangunan tertinggi, antara bangunan tinggi dunia ni. Okay. Ini Stadium Beijing yang pernah popular dengan Sukan Olimpik dulu. Okay. Ini saya cerita sikit tentang pendekatan IBS. Ini lebih kepada kata knowledge lah. Mana kalau kita tengok perbandingan dia dengan conventional approach dan IBS approach. Di mana di conventional kita akan tengok tanah dulu. Apabila kita urus kerja tanah, ini kita buat planning. Kemudian arkitek akan keluarkan plan untuk proposal dan sehingga kita dapat keputusan. Kemudian kita akan pergi kepada struktur plan. Maksudnya tim konsultan CNS ni akan buat plan gunakan RC ataupun apa-apa komponen lain yang boleh mesh dengan arkitek plan ni. Kemudian MAE plan akan datang kemudian untuk aturkan balik semua keperluan-keperluan MAE di sana. Dan kita masuk submission, approval, kemudian tim construction akan jalan. Sampai siap bangunan, kemudian seasonal inspection untuk ni lah, untuk ni local utility everything, and then barulah pergi kepada pelanggan. Okey, berbeza dengan pendekatan IBS menggunakan pendekatan IBS di mana di peringkat tanah sama, planning sama, tapi apabila masuk dia di peringkat design, semua konsultan, semua tim akan duduk sekali. Termasuk quantity survey IBS. Okey, di mana kat sini dia nak kena buat, of course lah arkitek akan keluar dia punya plan, tetapi dia kena beri ruang untuk orang kata ubah suai design dia terpaksa bagi ruang tu. Maksudnya dia tak boleh macam di peringkat konvensional, level jenis konvensional, arkitek keluar plan, aku tak peduli macam mana kau nak design, macam mana kau nak buat structure ke apa, aku nak yang macam tu. Tapi untuk IBS approach dia lain. Maksudnya semua badan ni kena duduk sekali dan dia kena bincangkan apa metod IBS yang dia pakai. Okey, dia nak guna steel ke, dia guna kayu ke, dia guna precast ke, semua kat sini. So semua konsultan dia akan duduk gabung. Tapi macam MAE, dia terpaksa duduk dengan IBS di mana dia tak boleh simply gunakan application dia dalam conventional. Sebab dekat conventional dia boleh hack, dia boleh pasang kode sana, dia pasang kode sini, dia tak peduli, dia tak kisah. Tapi dalam sistem IBS dia lain. Di mana macam contoh, saya ambil mudah benda contoh ya, kalau kita buat wall konkret, dekat wall tu dalam finishing arkitek dia ada switch lampu, dia ada switch plug, macam tu lah sama biasanya ada plug switch kan. So MAE kena masuk campur kat sini di mana dia kena suggest conduit dia masuk dulu masa precast barang tu. Dia kena ada kat situ. So kerja dia pun dah jimat separuh kat sana. Dah jalan sekali. That's why benda siap. Tu yang saya kongsikan tadi, saya cakap apa? Bila bangunan yang siap dah tempoh beberapa hari tu, beberapa tingkat tu. Jadi kat situ coordination dia tu lengkap. Termasuk finishing tau, termasuk ID apa semua dia dah lengkap.
So dia batang site dia pasang siap. Itu memang dah perfect punya IPS lah. Okay, kalau macam kita sekarang ni dari segi finishing biasanya tak masuk lah. Sebab segi ID ni dia dah ke belakang sikit. Maksudnya dia akan datang bila bangunan dah siap tinggal, mungkin ada perubahan, dia akan tengok dari segi ruang. Itu je. Okay, of course US ni bagi peranan dari segi cost. Sebab dia nak kena kawal cost tu supaya tak over accident. Over accident daripada apa yang diperlukan oleh klien, yang dibutuhkan oleh klien. So, dia kena ada kat sana. That's why dalam pendekatan IPS ni dia berbeza. Biasanya kalau konvensional ni, saya pernah hadapi benda ni, kita berdepan dengan orang kata JKR, katakan contohnya. JKR, dia orang kata yang bahagian CNS department lain, bahagian MAE, mechanical department lain, electrical department lain, arkitek department lain. So bila dekat site, kita ada masalah dekat structure, kita rujuk dalam structure, dia nak rujuk dengan arkitek dulu. Dia dah buat dia punya planning, dia pergi kepada arkitek dulu. So situ ambil masa. Daripada arkitek pula dah siap, dah patah balik, datang pada kontraktor kena bawa tu pula pergi pula ke mechanical dan electrical pula kalau yang perubahan. So semuanya makan masa. That's why dalam konvensional kebiasaan kontrak adalah 24 bulan dan dia boleh lajak sehingga 36 bulan. Tapi dalam IPS daripada 24 bulan dia boleh kurangkan jadi 18 bulan. Dia boleh kurangkan jadi 12 bulan. Itu perbezaan dia. Okey, kemudian pada submission, approval, kemudian akhirnya kepada construction. So construction ni di mana tim masa design tu dia dah orang kata dia hanya memantau saja. So kerja ni dari segi IPS ni dia lebih mudah. Maksudnya dia hanya terlibat dengan manufacture dan site. Itu saja. Dia tak pergi lebih dari itu. And then barulah pergi kepada sisi dan inilah kepada klien. Okay? Dia menang masa proses design tu, semua orang terlibat dalam masa yang sama. Betul. Synchronize dekat situ. Yes, tapi sebenarnya kena faham satu benda. Sebab satu-satu projek dia tak dinilai tempoh masa selagi belum kita kita sign off untuk start dicapak. Tak projek. Macam kick off meeting. Sorry. Selagi tak ada kick off meeting, projek tu tidak dikira period time dia. Faham Jadi kalau kita tengok sini, dia akan ambil masa dari segi design. Memang akan ambil masa yang lama untuk design. Sebab apa? Setiap parti dia ada kepentingan dia dan ada banyak perkara yang dia perlu bincangkan sebelum dia approve, dia submission dan approve. Okey? Tapi apabila sampai dekat site, itu benda tu dia cepat. Site kerja cepat. Sebab dekat construction tu lah yang akan menunjukkan projek ni cepat atau lambat. Padahal mungkin IBS ni 3 tahun, mungkin 5 tahun dia ambil untuk design je. Design. Dia ada beza lah kan. Yeah. Sebab benda tu banyak pihak dalam satu masa tu, banyak pihak. Jadi kalau beza dengan sini dia lain. Kalau arkitek tegak, okey aku nak macam ni, kau nak buat macam tu, kau buat lah. Dia pula bagi due date gila dia nak kan. Itu beza dia. So konvensional ni memang arkitek ada lead consultant. Dia tak boleh buat apa. Okey.